Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fawaz bin Abdul Yasin, pelajar Ijazah Sarjana Muda jurusan Komunikasi Media Baharu di Universiti Malaysia Perlis. Dalam video ini, saya akan menceritakan pada penonton semua tentang seorang penembak tepat atau sniper yang paling berbahaya dalam sejarah, iaitu Simo Häyhä. Ketika Perang Dunia Kedua pada bulan November tahun 1939, Kesatuan Soviet telah menyerang Finland ketika banyak negara-negara lain tertumpu pada perang yang berlangsung di Eropah. Simo Häyhä pada waktu itu menyara hidupnya dengan berkebun dan memburu telah dipanggil untuk berkhidmat di Barisan Hadapan Pertahanan Tentera Finland. Beliau telah merekodkan jumlah korban tertinggi bagi seorang sniper dengan rekod sebanyak 505 orang jumlah korban rasmi dalam masa 100 hari saja. Ada juga yang mengatakan jumlah korbannya lebih tinggi, tapi tak ada yang mengatakan kurang dari 505 orang. Jika kita ingin campurkan jumlah korban yang direkodkan oleh Häyhä dengan menggunakan senjata lain seperti submachine gun, rekodnya mungkin boleh mencecah sehingga 800 orang korban. Winter War, seperti nama yang diberikan, perang ini berlangsung selama satu musim sejuk. Simo Häyhä menjadi mimpi terburuk bagi tentera Soviet Union. Untuk Simo Häyhä mencapai rekod jumlah korban tertinggi itu, Simo telah merekodkan rata-rata 5 hingga 6 pembunuhan dalam masa satu hari. Rekod terbanyak pembunuhan dalam sehari yang beliau telah capai adalah sebanyak 40 korban, diikuti dengan 25 dan 20 korban pada hari rekod yang lain. Di kalangan tentera-tentera Finland, mereka memanggil Häyhä dengan nama gelaran Taika Ampuja yang bermaksud Magic Shooter. Tapi di kalangan tentera Soviet pula, mereka memanggil Häyhä dengan nama panggilan Belaya Smart yang bermaksud White Death. Disebabkan pencapaian Häyhä yang cemerlang, pihak ketenteraan Finland telah menaikkan pangkat Häyhä daripada pangkat Corporal terus ke Second Lieutenant. Apa yang membuatkan Häyhä ni lebih hebat adalah sepanjang Häyhä melakukan aktiviti snipernya, Häyhä langsung tak gunakan skop dan hanya menggunakan iron sight sebagai bidikan. Tujuan Häyhä tak nak menggunakan skop bukan nak belagak atau apa. Häyhä katakan yang bila musuh menggunakan skop, ia membuatkan mereka menjadi target yang mudah untuk Häyhä. Ini sebab skop yang mereka gunakan boleh memantulkan cahaya matahari. Jadi, Häyhä dapat kenal pasti kedudukan musuh sebelum musuh dapat kenal pasti kedudukan Häyhä. Finland pada ketika itu mewajibkan rakyatnya untuk melaksanakan latihan ketenteraan selama setahun bagi setiap rakyatnya. Häyhä pula sudah laksanakan latihan ketenteraan beliau 14 tahun lebih awal, iaitu pada tahun 1925. Sebelum Häyhä menamatkan latihan ketenteraannya, Häyhä diberi pilihan untuk beli senjata yang dia gunakan semasa latihan ketenteraannya, selaras senapang Maus M98 Bolt. Sepanjang 14 tahun sebelum Häyhä dipanggil semula, Häyhä telah berlatih menggunakan senapang itu dalam pelbagai situasi. Setelah Häyhä dipanggil semula, Häyhä mengatakan yang dia ingin menggunakan senapang miliknya itu dan menolak senapang lain yang lebih canggih. Tujuan Häyhä menolak kerana ketika perang, kebanyakan senapang yang canggih menjadi mudah rosak disebabkan suhu rendah ekstrim di kawasan peperangan ketika itu. Häyhä telah menyertai banyak pertandingan menembak dan membolot tempat pertama setiap kali menyertai. Untuk menunjukkan betapa hebatnya Häyhä ni, beliau merekodkan dapat menembak papan sasaran sebanyak 16 kali secara berterusan tanpa tersasar pada jarak lebih kurang 153 meter. Häyhä bersama 31 askar Finland yang lain ditugaskan untuk menghentikan kemarahan tentera Soviet Union yang mempunyai jumlah tentera sebanyak 4,000 orang. Walaupun perbezaan jumlah ketenteraan yang ketara, pasukan Häyhä berjaya menghentikan kemarahan mereka sehingga tamat musim sejuk. Antara sebab Häyhä mampu mencapai rekod yang dia dapat adalah atas beberapa faktor. Tentera Soviet Union ketika itu
mengenakan baju celuring hijau di kawasan lereng bukit yang bersalji. Jadi tak hairanlah jika mereka menjadi target yang mudah. Selain itu, Soviet Union juga tiada pemimpin yang mampu mengetuai sebuah batalion, kerana ketika itu mereka diketuai oleh Joseph Stalin, di mana dia telah membunuh kesemua komander perang atas sebab untuk melenyapkan peluang penentang Stalin untuk menjatuhkannya. Penat untuk berhadapan dengan Heha, tentera Soviet mula melancarkan tembakan berskala besar ke atas mana-mana posisi yang dikatakan Heha ada menyorok, namun mereka gagal. Kemudian mereka menghantarkan pula pasukan sniper Soviet Union untuk membunuh Heha. Salah satu peluru sniper Soviet Union tepat mengenai rahangnya. Beliau kemudian dirawat dan Heha menjadi sihat semula sehari selepas perang tersebut tamat. Heha dikurniakan nyawa yang panjang sebab beliau meninggal pada tahun 2002 pada umur 98 tahun. Sepanjang hidup selepas peperangan, beliau menyambung semula aktiviti hariannya iaitu berkebun dan memburu serta membela seekor anjing untuk menemaninya sehingga akhir hayat. Itu saja konten untuk video hari ini. Saya harap para penonton dapat like video ini. Terima kasih.